Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini video special, video yang tak ada kena-mena langsung dengan trading, tak ada kena-mena langsung dengan apa yang kita buat, tapi the secret. Apa itu the secret? Itu rahsia macam mana you nak dapatkan apa yang you nak, apa yang you mahu, apa yang you perlukan di dalam dunia yang maya ini. Maya maksudnya. Okey. Hari ini saya nak buat satu video yang sangat-sangat special, The Secret. Macam mana saya gunakan The Secret ni dalam saya punya kehidupan. Macam mana saya boleh minta tu, minta ni, minta macam-macam. Dan Alhamdulillah dapat Tuhan tunaikan permintaan saya. So, saya nak share macam mana you nak buat. The first thing, before you nak buat benda ni, you kena faham konsep The Secret. Kalau you pergi dekat mana buku MPH, kedai buku MPH, you pergi cari siapa yang belum baca The Secret daripada Rhonda Byrne. Apa itu The Secret? Dalam buku ni dia cerita pasal tentang likes attract like, the formula. Maksudnya hukum alam di mana like attract like. Maksudnya maksud yang dimasukkan like attract like ni maksudnya ialah law of attraction. Law of attraction. Saya tulis ni law of attraction. Maksudnya hukum tarikan. Dia macam hukum tarikan gravity, attraction. Sekejap Alright. Apa maksud law of attraction? Law of attraction ni maksud dia, let's suppose katakanlah hidup ni, dunia ni adalah berbentuk frekuensi. Semua yang kita ada, yang you tengok kat dunia ni, cawan, kerusi, pinggan, mangkuk, you tengok benda tu keras kan, benda tu pejal, ataupun benda tu satu benda. Tetapi atom-atom kat dalam tu, atom-atom yang membentuk cawan, mangkuk, pinggan, whatever it is, meja, komputer, dia bergetar 24 jam. Bergetar every second. Maksudnya dia vibrate. So benda tu dia akan membentuk frekuensi. Setiap atom tu dia bergerak, ada frekuensi dia masing-masing. So let's suppose katakanlah this atom dia frekuensi dia something like this, vibrate, dia maksudnya something like tu lah, dia bergetar lah. So mengikut hukum attraction ni, bila satu frekuensi ni dia sama, let's suppose katakanlah atom ni frekuensi 412 Hz. 412 Hz dia punya frekuensi. Hertz ni adalah calculation untuk ataupun panggilan untuk satu vibration ataupun satu dia punya getaran tu lah. Let's suppose ini adalah 412 juga. So apabila dua benda bergetar dalam keadaan yang sama, maka bila contohnya macam ni, hukum ni dia, bila satu atom tu dia bergetar dalam frekuensi yang sama dengan atom yang lain, maka dia akan dia akan menarik antara satu sama lain. Maksudnya you boleh katakanlah ini atom A, ini atom B. So walaupun A tidak menyentuh B ataupun dia berada jauh daripada B, tetapi jika frekuensi dia sama, maka ianya boleh menarik atom B. So maksudnya dekat sini, hidup kita ni semua adalah frekuensi sama. The whole thing is frekuensi. So kalau you nak kaya, katakanlah you nak kaya, you nak ada banyak kereta, you nak katakan you nak kereta BMW. So benda ni pun adalah benda yang kaya, BMW, everything everything adalah dia bergetar dalam frekuensi. So bila you nak dapatkan benda lah ni, you dekat sini, katakanlah you sebagai A kat sini, you kena vibrate yourself mengikut getaran this kaya ataupun BMW. So bila you vibrate dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi kaya dan frekuensi yang sama dengan BMW, you boleh tarik that kaya ataupun that BMW dalam you punya kehidupan. This is dia punya secret lah yang diberitahu oleh Rhonda Byrne. Dan benda ni it work, berfungsi. Saya dah test. Memang Alhamdulillah saya dapat. Rumah yang saya duduk sekarang, memang dari dulu lagi saya ngidam ni nak duduk kat rumah semi-D, ada sliding door tepi. Alhamdulillah memang dapat melalui menggunakan The Secret ni, menggunakan vibration. So macam mana kita nak vibratekan benda ni, ataupun macam mana kita nak attract benda ni. So the first thing, ambil satu diary. Saya bagi tips, ambil satu diary, ambil diary yang cantik, diary yang kosong, you minta, and then you tulis apa you nak. Jangka pendek, let's suppose dalam masa 3 bulan, and then 6 bulan, and maybe setelah 1 tahun, maybe another 10 years. So maksudnya apa yang you buat ialah you ambil satu diary dan ambil satu pen, you tulis apa yang you nak. Ini wajib kena buat. Walaupun benda ni rasa macam
Macam tak logik. Boleh percaya ke benda ni boleh dapat ke? Benda ni betul berlaku bang. Dulu saya masa belajar ilmu ni, saya belajar daripada seorang Mas Saleh. Bila saya order buku dia daripada USA, saya dapat the first page yang dia ajar ialah set your target. Letak dekat mana you punya target. Apa yang you nak, apa yang you perlukan dalam kehidupan ni. Set your target jangka masa pendek, dalam masa 3 bulan apa you nak, dalam masa 3 bulan apa you nak, dalam masa 6 bulan. And then masa tu saya macam percaya tak percaya, saya tulis je lah. Okay, 3 bulan saya nak, let's suppose katakanlah saya nak income 3K ataupun 2K lah, 2K RM. Saya pun tulis tulis macam tu, tulis saja. And then dalam masa 6 bulan saya nak maybe 5K sebulan, 5K RM. And then dalam masa 1 tahun saya nak dalam income saya 10K sebulan. And then dalam masa 10 years maybe saya nak 100K, which is yang USD pula which is katakan benda tu masa saya buat tu rasa macam boleh ke dapat ni, ataupun logik ke, ataupun macam tak logik lah benda ni. Tak apalah, tapi bos tu suruh tulis, so saya tulis je. That's why sekarang you bila you ada target, you kena tulis saja bang. Walaupun ianya besar, walaupun ianya agak mustahil bagi dalam keadaan you sekarang, tapi you tulis je, you buat saja. Sebab benda ni nanti you akan terkejut. And then masa saya tulis tu, saya tulis je macam ni, something like that. And then benda tu berlaku, and then saya lepaskan macam biasa saja, buat kerja macam biasa, melalui kehidupan macam biasa. And then but suddenly after 3 years, something like that, 1 year ataupun 2 years lepas tu, bila saya nak pindah rumah yang saya idamkan tu, rumah semedi yang saya idamkan tu, saya kemas buku lah sebab kita nak pindah kan. But bila saya buka buku tu, bila saya nak buang buku tu, saya buka satu persatu, kita nak check. Suddenly saya terbaca apa yang saya tulis 3 tahun lepas. Ini satu yang macam, yang you macam tak percaya. It works bro. Saya tulis kat situ, saya nak rumah semedi sekian yang ada sliding door tepi. And then saya nak income 3K sebulan, dah dapat. Saya nak income K 10 sebulan pun dah dapat. Saya nak ada cash money 100K dalam account saya pun dah dapat. Everything semua dah dapat. Masa tu saya tepuk dahi. Memang betul-betul orang cakap macam tak percaya macam tak percaya, tapi benda tu betul berlaku. Dan benda ni dia tidak kira you agama apa, tidak kira kepercayaan you apa, tak kira kepada whatever it is, you boleh dapat. Sebab salah seorang kawan saya, dia bangsa India, nama dia Kamal. Dulu daripada masa kerja dulu, memang dia kalau boleh dia nak rumah semedi, dia minta rumah 2 tingkat. Tapi dengan keadaan gaji dia yang kecil tu, memang dia tak mampu. Tapi Tuhan bagi dia, apa jadi pada dia ialah dia kahwin dengan anak orang kaya. Dia dapat bertemu jodoh dengan anak orang kaya tu, okey. So bapa mertua dia hadiahkan dia rumah 2 tingkat. So that's it. Maksudnya you tak perlu risau, you tak perlu apa. Yang penting you yakin. Believe. The most important thing is you believe. And then you tulis kat sini So let's suppose katakanlah you gunakan untuk trading, you nak target sebulan you nak 100%, maybe 3 bulan you nak 10,000, something like that. Tulis saja, tapi wajib tulis dalam satu diary yang cantik. And then minta saja, Tuhan akan bagi, don't worry. Okay, itu bahagian praktikal dari. Okay, macam mana kita nak boost? Katakanlah you dah tulis you punya target ni, tapi you nak cepatkan income, ataupun you nak cepatkan, you target katakanlah 1 tahun baru ada 10K kan sebulan, tapi you nak lagi cepat. So macam mana you boleh boost dengan benda ni? Dengan 3 ataupun 4 cara. First, emosi. You kena minta sungguh-sungguh, ataupun you kena minta dengan ikhlas. Maksudnya you minta tu, benda tu biar kebaikan untuk you dan juga kebaikan untuk semua orang ataupun ramai orang. Jadi bila apa yang you minta tu adalah ikhlas untuk orang lain, untuk apa semua, you boleh senang dapat. And then satu lagi, minta tolong ibu ataupun isteri doakan untuk awak. Untuk doakan, sebab bila you all semua doa untuk diri sendiri, you kurang ikhlas sebab you pentingkan diri sendiri Tapi kalau orang lain doakan kepada you, dia dalam keadaan ikhlas. Bila ibu kita doakan kita, ibu tu doakan kita, dia tak minta apa-apa untuk dia, tapi dia minta untuk kita. So at that moment, ibu minta dalam keadaan yang sangat-sangat ikhlas. So bila ikhlas, lagi cepat adalah tu. Okay, so and then teamwork. Doa-doa tu kena teamwork. Teamwork tu maksudnya apa?
Maksudnya minta tolong ibu, minta tolong isteri, minta tolong ayah, cakap kita nak, ayah cakap kat ibu, ini target adik nak buat ni kan. So tolong ibu tolong doakan. So sama-sama doa. InsyaAllah memang lagi cepat dia dapat. Saya akan lebih pantas. Dan seterusnya lah berjalan dahulu. Apa maksud berjalan dahulu? Berjalan dahulu adalah something like this. Maksudnya bila you nak buat something, you kena buat dulu bang. Buat saja. Macam ni nasihat daripada pesanan terakhir daripada Almarhum Datuk Harundin. Orang mukmin yang hebat adalah dia yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Ataupun dia bersedekah sampai kaya, bukan dah kaya baru bersedekah. Maksudnya you kena reverse engineer benda ni. Kalau you nak jadi kaya, kalau you nak kaya, lepas tu baru you nak sedekah, which is too late. Terlambat. You sedekah saja. You sedekah dulu sampai jadi kaya. Sedekah non-stop. InsyaAllah you punya doa tu, you punya permintaan tu akan dapat lebih cepat. Dia berdakwah sampai jadi alim, bukan dah alim baru berdakwah. Maksudnya dia buat dulu kerja tu. Dia dakwah dulu. Dia alim kemudian cerita. Maksudnya bukan dia tunggu dah alim baru nak berdakwah. Takut you lupa. Katakanlah you nak minta kaya. Okay lah, you janji, aku kalau lepas kaya aku nak sedekah banyak-banyak. By the end you kaya, you dah terlupa lah you punya sedekah. That's why Tuhan lambatkan bagi benda-benda macam tu. So you kena buat dulu. You kena buat. And then yang paling penting ni, dia beramal sampai ikhlas, bukan dah ikhlas baru nak beramal. Maksudnya you share saja apa yang you tahu, you amal saja sampai ikhlas. Okay, maksudnya you buat. Okay. And one last thing, this is very very important. Tawakal. Apa maksud tawakal? Bila you dah tulis dekat diary tu, you dah tulis dekat diary apa you minta, you kena tawakal. Just let go and let God. Macam saya dulu, saya tak tengok pun. Selepas saya tulis tu, saya tak sedar pun apa yang saya buat lepas tu. Maksudnya saya dah set target, Allah Ta'ala dah uruskan jalan. Sebab Tuhan akan bagi jalan pada kita, dia bukan bagi duit. Katakan you minta 100k, you minta BMW, Tuhan bukan tiba-tiba bagi you 100k, nah, masuk ambil, this is your money. No, it's not like that. Tuhan akan bagi jalan. So macam-macam jalan dia akan bagi, jalan-jalan yang you tak sangkakan. So you kena tawakal benda ni, just berjalan saja. Dan memberinya, maksudnya tawakal dan memberinya daripada surah Al-Talaq, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini daripada ayat 1000 dinar. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maksudnya cukupkan keperluan you all. Don't worry bang. You kena tawakal. Dan sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikenakinya. Dan ini paling penting. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna